Baik, kita teruskan dengan perkembangan lain di Sabah. Portfolio khas dalam Kabinet mudahkan usaha pejuang kepentingan Sabah dan Sarawak serta larangan perjalanan sementara susulan wabak COVID-19. Kita bersama Jovinia Jimlajim di RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Syuhaida, terima kasih. Salam sejahtera. Pewujudan kembali Kementerian Pengajian Tinggi dalam Kabinet Persekutuan disifatkan satu perkembangan baik. Ia bakal memacu bidang pendidikan negara khususnya institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke tahap yang lebih tinggi dan sistematik. Langkah itu juga bertepatan dengan hala tuju negara ke arah melahirkan graduan cemerlang yang dibekalkan dengan ilmu yang bersesuaian dengan era globalisasi yang kian mencabar. Pensyarah Kanan Sains Politik dan Dasar Awam Universiti Teknologi Marayu ITM Kampus Sabah, Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim berkata, kementerian berkenaan dapat beri fokus sepenuhnya dalam menggubal dasar-dasar pengajian tinggi, khususnya bidang kemahiran seperti Revolusi 4.0. Walaupun kementerian ini dipisahkan, perlu ada saling komunikasi antara kementerian ini agar dasar yang dibuat itu tadi akan ada kesinambungannya. Kita tidak mahu nanti apabila diwujudkan, apabila dipisahkan kementerian ini nanti masing-masing bergerak ataupun mengubah dasar sendiri tanpa mengambil kira bagaimana kesannya kepada satu sama lain. Muhammad Rahizal Shah memberitahu RTM ketika ditemui di UiTM Kampus Sabah. Beliau mengulas pewujudan semula kementerian tersebut dalam Kabinet Persekutuan yang diumum Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Sementara itu, pelantikan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak pula dilihat bakal memudahkan usaha memperjuangkan hak kedua-dua negeri. Yang paling penting sekali juga adalah kerjasama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Bagi saya ini yang model yang sepatutnya diguna pakai dalam bergerak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Susulan perkembangan semasa wabak coronavirus COVID-19, Kerajaan Negeri Sabah memperluas larangan perjalanan sementara melibatkan warga negara Iran dan Itali berkuat kuasa hari ini. Ia merangkumi perjalanan melalui darat, laut dan udara. Sebelum ini, sekatan serupa turut dikeluarkan kepada warga negara China dan Korea Selatan. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, dengan sekatan itu semua warga asing dengan sejarah perjalanan ke Iran dan Itali dalam tempoh 14 hari lepas tidak dibenarkan memasuki Sabah. Turut disekat warga negara Malaysia bukan permastautin Sabah dengan sejarah perjalanan ke negara tersebut dalam tempoh sama. Menurut Datuk Safar, mana-mana penduduk Sabah yang kembali dari negara terbabit sama ada menggunakan pas kerja, pas pelajar maupun mana-mana perintah pengecualian diwajibkan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Manakala warga negara Iran dan Itali yang masih berada di negeri ini dinasihat pulang ke negara asal sebelum visa tamat tempoh. Bagi visa tamat tempoh, hanya satu lanjutan maksimum 7 hari diberikan. Datuk Safar menegaskan, walaupun sehingga kini tiada laporan individu positif COVID-19 di Sabah, namun langkah pencegahan perlu diambil. Sementara itu, 7 kes individu yang disyaki dijangkiti COVID-19 di Sabah disahkan negatif. Ia berdasarkan keputusan ujian makmal melibatkan 3 kes di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Sandakan, Tuaran, Papar dan Beaufort. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah belum mempunyai kemudahan perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi berkata, buat masa ini perkhidmatan tersebut hanya disediakan di hospital. In the event that you get some symptoms, you call us up, so that we can make sure that you go through the proper line when you come to our clinic. Alright, jadi so we don't do this overization, we don't take samples at home yet. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai kolaborasi KKM dengan pihak swasta bagi perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah.
Datuk Dr. Christina ditemui selepas perasmian sambutan Hari Pembantu Perubatan Peringkat Kebangsaan kali ke-9 tahun 2020 Sabah di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung. Datuk Dr. Christina turut menasihati orang ramai agar sentiasa menjaga kesihatan diri serta mengelak kunjungan ke tempat awam. Gegaran akibat gempa bumi lemah yang berlaku di perairan Kota Marudu tengah malam tadi dirasai penduduk sekitar Kota Marudu, Kudat dan Pitas. Menurut maklumat Jabatan Meteorologi, gempa bumi lemah berukuran 3.3 pada skala Richter itu berlaku kira-kira 12.48 malam dengan jarak kedalaman 10 km. Sementara itu, Pengarah Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dr. Felix Tun Kol yang dihubungi RTM berkata kejadian berkenaan merupakan fenomena biasa kerana kawasan sekitar Kudat merupakan salah satu kawasan sering berlaku gempa bumi selain Ranau dan Ladatu. Beliau turut menjangkakan akan berlaku gegaran susulan. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan supaya tidak bimbang kerana gegaran pada ukuran skala Richter yang kecil itu dikategorikan sebagai lemah. Menurut Profesor Dr. Felix, kejadian gempa bumi seumpama adalah baik kerana tenaga sismik atau tenaga gempa bumi yang terkumpul dalam kerak bumi dapat dilepaskan dari semasa ke semasa, ia sekaligus mengelak kejadian gempa bumi yang lebih besar. Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah akan mengadakan larian amal 9 Ogos depan bagi mengumpul dana membantu kanak-kanak yang menghidap penyakit jantung di negeri ini. Presiden Persatuan Tabung Pesakit Jantung Sabah, Datuk William Chai memberitahu larian sempena sambutan Hari Jantung Sedunia yang berlangsung 29 September setiap tahun. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Terdahulu, Tun Johar menerima kunjungan daripada Konsul Agung Negara Brunei Darussalam, Hipni Matarsat yang baru ditugaskan di Sabah pada 12 Disember lalu. Kunjungan resmi. Jadi ini adalah untuk memperkenalkan diri sahaja kepada Tun dan untuk maklumkan yang saya sudah ada di sini dan untuk memastikan yang apa yang kerjasama yang telah diadakan sebelum ini di antara Sabah dan Negara Brunei Darussalam akan diteruskan. Hipni Matarsat menggantikan Pengiran Hajah Nuriah, Pengiran Yusof. Baik, saudara, saksikan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.